Apa terjadi selepas APEC memeluk Islam? Peace be upon you, salam sejahtera atas sekalian. APEC memeluk Islam pada tanggal 12 hari bulan 1980 secara rasmilah. Tapi APEC mula mengenal Islam bulan sebelum itu bila mengikuti satu kursus tata negara di Aikro Melaka, masa itu tingkatan 6 bawah. Biomaths Melaka, dan masa itu 6 bulan sebelum tu APEC ada tulis surat kepada Allah, dan 6 bulan kemudian Allah jawab. APEC terjumpa seorang yang beritahu saya tentang kisah di belakang gospel dan Bible, Konsul Nisia, Raja Konstantin, bandar Konstantinopel di Turki ini, iaitu Roman Christian Orthodox lah, ya. Dan dari situ terbuka hati saya kepada melihat Al-Quran sebagai menjawab banyak persoalan saya tentang hidup, tentang agama, tentang falsafah dan pemikiran, ya. Tetapi kali ini saya nak stres atas apa berlaku apabila Allah bawa saya untuk mengenal Islam, ya. Jadi kenapa saya sebut demikian ialah supaya anda boleh simpati sama APEC lah, ya, dan jangan jadi hater sangat. Saya tahu APEC ramai haters, ya, terutama isu stokin lah, isu pendeta. Dan bila APEC cuba berkongsi perjalanan hidup APEC ni yang seronok berbincang pasal ilmu, falsafah hidup, bila duduk lutut berlutut dengan syekh-syekh besar ke, imam ke, kiai ke, guru ke, sentiasa ada haters yang bertanya siapa guru anda, dari mana awak belajar dan sebagainya. Jadi lebih baik saya tekankan kembali sejarah hidup saya, tapi kali ini lebih pada what happened after I became a Muslim lah. For the record, saya bukan revert. Ini pun satu fenomena. Masa awal saya memeluk Islam ni tak ada perkataan revert. Dia ada perkataan convert lah, tapi perkataan yang selalu digunakan ialah embrace Islam, memeluk Islam, ya. Dan saya rasa itu perkataan yang sesuai, okey. Atau lebih sesuai ialah wa ana minal muslimin, saya di kalangan mereka yang tunduk, sujud, obey, submit, kerana Islam adalah submission to Allah, submission to God lah. So, tapi anda kena appreciate, menghargai zaman saya, ya, iaitu saya lahir awal 60-an, saya usia 8 tahun menyaksikan Mei 13, ayah saya berkhidmat dalam unit semboyan tentera, saya besar di Camp Wodiburn, saya Cina yang aliran Hokkien sebelah ayah, Cantonese sebelah ibu, Shanghainese di Singapura, ayah saya Hokkien Penang. Itu Hawa punya Cina lah. Hayya, something lah. Bawa kereta tengok kat Penang macam mana kan. Dan membesar dalam keluarga yang tengah-tengah Camp Wodiburn penuh dengan sonoi parak dengan orang Melayu, dan hanya 2 je keluarga Cina yang lain. Dan mungkin banyak faktor menyebabkan saya dah cerita, tapi yang penting ialah I've come to Islam, ya. So apa jadi selepas itu, saya imbas kembali adalah penting, kerana tak ada orang hidup dalam vacuum. Tak ada orang kata tiba-tiba dia ketagih budu. Macam APEC ketagih budu pasal apa? Pasal pernah duduk dengan keluarga ni Zia Azhari ni. Keluarga Nazwa Azhari selama 3 tahun. Jadi mesti tersentuh budu lah. Gitu lah. Lepas tu bersama Mok. Allahumma Mok tu. Dia kecek lagu Pelak Kelatih Sugu ni. Contohlah. But all that notwithstanding, pada usia baru 18 memeluk Islam,
merupakan satu perjalanan yang kita sentiasa salah sangka bahawa seolah Allah buka pintu langit, turunkan tangga, ada malaikat turun bawa kitab. Ni apek, dah ada ni. Ni kain pelekat ni. Ni ada duit zakat sikit ni. Okay, all the best. Alhamdulillah engkau dah memeluk Islam. I pray Allah will ini semua. Tidak. Saya terpaksa tinggalkan rumah, saya terpaksa berhijrah ke Melaka, saya terpaksa atur penghijraan saya kerana ibu bapa saya tak dapat bantu, bapa-bapa saudara saya tak dapat bantu. Saya sendiri mengisi borang, saya sendiri sembahkan kepada ayah saya masa itu untuk tanda tangan watika. Saya sendiri buat cerita kenapa saya hijrah ke Melaka, kerana saya nak memeluk Islam dan keluarga saya bukan saja akan terkejut, memang terkejut akhir bila tahu saya memeluk Islam. Jadi dalam keadaan itu, seorang diri naik bas, saya ingat lagi dari Kuala Lumpur. Masa dulu tidak ada North South Highway, tahun end of 79, tidak ada North South Highway. Bas pun bas lengseng, tidak ada handphone, tidak ada personal computer. Saya tidak tahu lookup sini sana. Saya jalan dari jabatan pendidikan naik turun. Macam mana saya nak tukar sekolah ni, bagi sebab sekolah mana nak terima kamu. Lepas tu end up of all places, San Francisco Institute Melaka yang gurunya Cina tu beritahu saya, satu, Melaka tak ada VI punya standard loh. Lu tak boleh belajar biomaths, terpaksa saya ambil economic maths. Takkan saya kata tak maulah, saya nak kekalkan sistem pendidikan saya lalui. Tak boleh lah, awak sudah berhijrah. Jadi saya duduk kampung semabuk, saya belajar ikat kain pelekat, saya pergi masjid, saya belajar solat, saya belajar Fatihah, saya belajar solat Zuhur pertama kali. Lepas tu saya tak puas hati lah, slow. Jadi saya pergi ke bandar Tengkera, Masjid Tengkera, sana ada tabligh, saya ikut. Lepas tu seorang sana, Cikgu Saludin, dia ajar saya lebih sikit dan saya beritahu dia, saya dah very convinced of this Islam ini. Dan saya semangat bergopoh gapah. Semangat dah tertrigger oleh Islam ini. Saya sungguh nak tahu, menguasai ilmu Islam. Tambah pula saya baca ayat-ayat kan, ayat hadis dan sebagainya, menggalakkan sesiapa yang berada di jalan Allah ini mengejar ilmu Allah adalah fi sabilillah. Masa tu saya tak tahu apa tu fi sabilillah. Wallahi, I do not know what is fi sabilillah. Okay? Lepas tu saya ikut orang tabligh, saya kata apa ni? Dia kata ini fi sabilillah. Okey lah. Apa tu fi sabilillah? Jalan Allah. Baguslah kalau sebut jalan ada Allah di hujung tu, bagus. Saya ikut. Rupanya dia keluar 3 hari saja. Saya nak keluar seumur hidup. Okay. So tak apa, that's my problem. Dia bukan apa jemaah punya problem. Lepas tu saya nak belajar Islam, saya English educated. Saya tengok dalam bahasa Indonesia. Tak apa, saya bisalah baca sikit-sikit. Sesiapa yang berada di jalan Allah ini menuntut ilmu ini aku, malaikat di langit akan kembangkan sayap untuknya. Tentu saya tergalak. Siapa tak tergalak baca hadis macam itu? Dan ikan-ikan di laut dan sungai berdoa untuknya. Lagi tergalak. Lepas tu keluarga yang kau tinggalkan walaupun bukan Muslim dijamin rezekinya. Waduh, ada garanti lah. Lepas itu kamu kalau mati tengah jalan mati syahid. Apa tu mati syahid? Saya tanya orang. Mana saya tahu apa mati syahid? Saya tanya orang. Apa tu mati syahid? Oh, you masuk itu syurga, alah tinggi punya syuhada lah. Oh, apa nama itu? Oh, Firdaus ke, Naim ke. Saya tak tahu. Dulu dalam Bible, kita hanya tahu heaven and hell saja. You go to hell, or you go to heaven. Ini lebih terperinci yang bagus ni. Lepas tu, ikan-ikan di laut dan sungai akan berdoa untuk kamu. Waduh, begitu punya garanti ya. Yes, saya mau belajar ilmu Allah. Jadi orang pun... Not so simple lah, bro. Not so simple. Saya tanya kat Cikgu Salidin masa tu masih Tengkera. Dia orang, okay, guru, tabligh. Cikgu, bang, saya nak mengaji ilmu Allah yang disebut dalam hadis ini. Mana saya nak cari? Dia pun tunduk kepala dia dan berfikir.
Di Melaka sini tidak ada. Jadi apa saya nak buat? Orang beritahu saya di Melaka sini awal tahun 80 tidak ada. Ya, sekarang you cakap ada, tapi masa itu saya mau cari mana? Bukan ada internet. Okey, cari pusat pengajian Islam tahun 80 yuk. Okey. Wanita masa tu pun zaman P. Ramlee lagi. Ya. Jadi dia kata tidak di sini. Habis mana bang? Pondok di Kelantan. Okey. Saya tahu negeri Kelantan, saya ada belajar geografi. Tak pernah pergi Kelantan. Tak pernah tinggalkan Kuala Lumpur. Dan Melaka lah negeri pertama saya pergi. Okey, Penang ada, Singapura ada lah. Balik kampung. Okey, saya sanggup pergi. Dan cikgu selalu dia cuba bawa saya. Inilah perjalanan hidup saya. Saya yakin betul. Masa itu, saya dah bertekad nak beritahu bapa-bapa saudara saya dalam ilmu Islam. Dan tentu sekali putuslah bekalan wang daripada mereka. Mereka berjanji bagi saya RM70 sebulan. Mereka dah bagi saya RM210. Masa ayah saudara saya yang ketiga, Robert Un, datang ke Semabuk Melaka cari saya. Orang-orang kampung sana dah tahu saya memeluk Islam cara rahsia. Mereka pun berpakat, jangan sebut nama saya Ridwan. Mereka mesti terkejut. Kerana bapa saudara saya tak sempat nak beritahu. Ya, masa itu tidak ada viral. Ini Cina Pek sudah masuk Islam. Kerana mereka bagi saya 3 bapa saudara saya. Ketiga Robert Un, keempat Francis Un, kelima Edmund Un. Setiap orang bagi RM70 kumpul bagi saya. Untuk 3 bulan. Jadi Januari, Februari, Mac. Cukup dah tu. Kerana saya duduk dengan keluarga angkat ni. Di Semabuk Melaka, tempat tinggal mereka bagi free. Makan minum. Saya tak ingat saya kena bayar ke tidak. Tapi RM70 saya cukup lah untuk saya pergi sekolah berbasikal. Pulang balik. Maknanya satu hari itu RM2 lah. Ya. Makan kat kantin. Wah, macam P. Ramlee punya harga. Sekarang RM70 satu separuh hari habis. Ya. Dulu lebih rahmah daripada rahmah. Jadi saya berhijrah menuju yang Cikgu Salahuddin tu kat Kuala Lumpur, kat Berinci. Dan terus saya nampak janji Allah betul. Kerana dia bertembung dengan seorang sahabat tabligh dia bernama Ustaz Kamal yang kebetulan mengajar di Institut Dakwah Pekim. Terus dia beritahu saya, Saudara Ridwan, semoga Allah meridai kamu. Barulah saya tahu makna Ridwan. Orang bagi saya nama, apa saya mau buat? Saya nak macam-macam nama, orang kata Ridwan. Okeylah, nama Ridwan. Okey. Oh, itu Ridwan, malaikat jaga syurga. Mana saya tahu saya penjaga syurga. Saya tak tahu. Saya copy paste saja. Orang bagi saya ambil saja. Lepas tu, dia kata duduk sini, Institut Dakwah Peking, Jalan New City, opposite of Hospital New City. Kita bagi RM150 sebulan. Terus dapat rezeki. Dari Perkim, Tunku Abdul Rahman. Akan belajar fiqah, Sanawi 3 di sini. Ada kawan-kawan dari Australia, England, Jepun, Cambodia, pelarian, India, China, Iban, Kadasan pun memeluk Islam di sana. Waduh. Terus, 2-3 hari kemudian lah. Wah, Allah jawab doa. Kerana tak dirancang. Cikgu Salahuddin bawa saya pun tak terfikir mana. Dia tengah berfikir merenung mana dah bawa kita kan. Tapi Allah jawab doa saya. Ya, saya berdoa masa itu. Berilah saya jalan ini. Jadi, di Pekim sana, mereka potong RM20 lah untuk asrama. Tinggal RM130. Masa itu kita hidup masak bersama. Dan di belakang itu rumah Azizah Ibrahim. Sudah meninggalnya. Semoga Allah rahmati dia. Azizah Ibrahim ini kakak pada Datuk Hassan Ibrahim yang masyhur. Siapa kenal Hassan Ibrahim? Masyhur zaman itu. Azizah Ibrahim masa itu, dia menjaga sesiapa yang mau belajar Islam semua ini. Muslimah-muslimah daripada Pekim. Dan dia setiap Rabu ke apa ke, dia dalam kereta Datsun Tudor dia akan bawa muslimin-muslimat pergi Sungai Penchala dengan Ustaz Ash'ari Muhammad, Yayasan Al-Akam, berceramah. Saya tak tahu apa tu Yayasan Al-Akam. Saya sampai sana, saya terkejut. Tengok semua pakai jubah hijau, pakai serban putih. Wanita semua tutup hijab semua. Saya pun tertarik, saya pun tanya, kenapa semua berpakaian sedemikian? Oh, mereka kata, ini sunnah Rasulullah.
Apa tu sunnah Rasulullah? Saya tak tahu. Maaf, saya tak tahu. Jadi awak kena maafkan Cina mualaf ya, bila Cina mualaf baru masuk Islam. Kenapa mau ambil air sembahyang 3 kali? Kita kena siap sedialah dengan hadis sahih. Kan? Jangan lepuk dia ke apa kan. Kerana jaga mualaf ni ada hadis. Pasport masuk syurga. Bukanlah saya keluarkan pasport. Jangan silap, menurut hadis. Ya. Jadi mereka kata ni sunnah. Apa tu sunnah? Cara Rasulullah. Apa maksud cara Rasul? Siapa ikut cara Rasulullah kan dapat pahala banyak. Saya maulah pahala. Jadi saya pergi tempat jubah saya RM20 masa tu. Jubah. Lepas tu saya pun beritahu saya nak jumpa Ustaz Syahri. Dia jauh sana, kerumunan ramai orang. Saya pun kata, boleh tak saya jumpa sesiapa selain Ustaz Syahri? Saya nak masuk Arkam. Mereka bawa saya jumpa Mota Yaakob. Yang masyur. Pundak Allah Yaham. Saya jumpa dia. Saya kata, Ustaz, saya baru masuk Islam. Saya dah berhijrah tinggalkan keluarga. Mereka pun tanya saya baca Fatihah. Saya pun baca Fatihah lah. Menggagap-gagap lah. Baru masuk Islam. Cuba awak baca Fatihah. Kalau awak baru masuk Islam kan. Saya pun bacalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampailah walak dolin. Saya kata bagus lah. Boleh lah. Lepas tu Ustaz Mota Yaakob pun beritahu saya. Kita di Akam ini awak tengok. Kita cukur kepala. Kita ubah pakaian. Kita ubah cara hidup. Kita tinggalkan dunia. Kita mulakan pelbagai ekonomi sendirilah. Fardu kifayah lah. Tetapi ini satu keputusan berat. Awak baliklah dulu. Pergi solat istikharah. Saya kata, apa itu solat istikharah? You solat minta ke Allah sebelum awak buat keputusan. Okey, baiklah. Baru datang. Okey, bagus. Itu pengalaman saya dengan Yayasan Akam. Darul Akam. Dah kena haram 3 kali. Sekarang jadi Global Ikhwan dan juga Rufaqah di Indonesia. Tapi masa itu, seorang kawan mengikuti saya, Halim Shin. Pun Cina Muslim. Tapi dia sudah habis belajar di Perkim. Dia sentiasa datang balik. Dia seorang daripada mana? Bentong ke mana? Dia Economics Double Max Class A1 lah. STPM HSC masa tu. Dia memeluk Islam. Dia pergi belajar Perkim penuh. 3-4 tahun. Lepas tu dia dah belajar Economic Degree di Universiti Malaya. Dan dia terus kerja dengan government. Tapi dia bekas alumni Perkim, dia datang balik tengok mualaf-mualaf baru macam saya, bantu saya hulurkan duit sikit, bagi lagi tambahan dan bawa saya sini sana. Dia beritahu saya ada lagi bagus dari Akam ini. Saya kata ada lagi bagus, tentulah orang offer lagi bagus, tentulah saya minat. Apa itu? Dia kata tarikat. Tarikat? Apa tu tarikat? Itu ilmu tasawuf. Tasawuf? Apa tu tasawuf? Kan kita tak jumpa ni dalam Quran kan apa kan? Ke hadis kan? Dia kata dia ada terbaca satu syekh daripada England, Norwich, Dakawi Institute yang berhijrah ke Morocco, jadi syekh sufi masuk Islam, diberikan ijazah balik ke England dan bawa ramai orang putih masuk Islam. Baguslah kerana saya belajar bahasa Inggeris sepanjang umur saya. Jadi saya dapatlah belajar Islam dari sumber bahasa Indonesia, fiqh, kitab Imam Syafi'i, dan daripada bahasa Inggeris. Dan juga orientalis lain. Kerana Halim Shin ini sebagai pegawai kerajaan, dia ada akses kepada buku-buku di Intan, di library kerajaan lah. Buku-buku dia bawa balik dahsyat-dahsyat. Lepas itu pun dia bawa saya jumpa Fadullah Wilmot, Anwar Ibrahim, siapa lagi? Nazru Az-Zahri, di PJ Old Town, orang Kelantan tu lah yang jemput saya terus jadi ahli keluarga mereka, jadi anak angkat lah. Orang Kelantan ini pantang tengok Cina mualaf lah. Suruh kita duduk sama dia. Dan Nazru Az-Zahri ni seorang engineer konsultan minyak terbang seluruh dunia.
Jadi perbicaraan dengan dia pun lagi mempertingkatkan minda saya. Rupa-rupanya memeluk Islam ini apa berlaku pada saya. Selepas itu Allah memberikan banyak sahabat, banyak jemaah, tabligh, abi, apa grup lagi. Banyaklah grup. PAS, sebagainya. Tapi awak mesti faham, saya tak tahu. Saya tak rancang. Saya bukan besar dalam masyarakat itu. Bermakna kita sebagai orang luar, bukan kaum yang sama, yang dominan Muslim, kita jahil dua peringkatnya. Satu jahil agama, tengah belajar. Satu lagi jahil budaya. Gerakan Islam. Baru saya dengar ikhwanul muslimin. Apa tu ikhwanul muslimin? Oh, inna mu'minuna ikhwan. Surah Hujurat ayat 9. Semua orang beriman bersaudara. Oh, gitu. Kan? Jadi, apa ni? So, saya dapat belajar banyak. Bukan saja daripada kitab-kitab. Bukan saja daripada ustaz dan ustazah di Peking. Tapi daripada orang perseorangan. Kerana di rumah Nazrul Azhari, ibu dia, subhanallah, bila saya sampai rumah, saya sangka mereka orang Arab. Terus dia berkecek dengan cik dia, bahasa Arab. في هنا السيني معلف مسلم جديد اسمها رضواني. Dia cakap bahasa Arab. Saya cakap, ini orang Arab ke? Kan? Rupanya orang Kelantan. Tapi bisa kecek bahasa Arab. Bahasa Perancis pun dia boleh. Saya duduk dengan adik-beradik dia lah. Dr. Ziyad Asari. Masa tu dia fail medical. Jadi kawan saya lah setahun sana. Jadi, alhamdulillah lah. Allah tak bagi you tinggal seorang ke apa. Tapi ilmu yang saya pentingkan. Saya dapat ilmu. Saya dapat pelajari. Dan di sanalah saya nampak banyak. Nak cakap macam mana. Banyak fenomena. Ya. Mazhab. Sengketa, konflik, ada Sunni, Sunnah wal Jamaah. Apa benda Sunnah wal Jamaah? Oh, ada 4 mazhab. Saya pun masuk Maliki, kerana Syekh Sufi saya Maliki. Oh, sini Malaysia Syafi'i. Okey. Lepas tu doa kunut. Apa tu doa kunut? Oh, sunat muakkad. Okey, apa tu sunat muakkad? Sunat yang kuat. Apa tu sunat? Kalau you buat dapat pahala. Kalau tak buat tak apa. Oh, gitu. Lepas tu belajarlah hukum-hukum. Mazhab Hambali pun ada, mazhab Abu Hanifah pun ada. Tabligh pun satu mazhab lah. Dia tersendiri sini dia punya. Akam pun ada lah, jalan. Mazhab mana jalan dia. Tarikat pun ada ni semua. Lepas tu saya pun terjumpa Anwar Ibrahim. Setahun kemudian saya kerja dengan dia 11 bulan. Macam-macam lah Anwar cakap pada saya lah. Yang PMX sekarang kan. Nanti saya tulis buku ni. Banyak perbincangan sulit dia beritahu saya. Dia tak tersangka bahawa Cina APEC yang usia 19 tahun, 20 tahun ni bodoh. Masa tu memang saya bodoh je. Bendoi saja. Pasal kita baru masuk Islam, kita muda masa tu kan. Ini semua gerakan Islam, ini semua kepimpinan Ikhwan Muslimin, World Assembly Muslim Youth, Triple IT tu, International Islamic Institute of Thought. Okay. Dan kitab-kitab mereka baca, saya tengok perpustakaan Anwar Ibrahim dekat rumah dia. Saya kata macam Al-Hikam lah kepada saya. Saya pun terpinjam satu buku dia. Saya lupa, saya kena cari balik kat rumah Nazrul Azhari tu. Ada signature Anwar Ibrahim ni. Boleh jual buku tu. Mesti laku sekarang kan. Mahal. Dulu taklah dia dalam penjara, mana laku kan. Sekarang dah PMX. Saya nak pulangkan buku PMX. Mesti dapat lepas gate besar kat Putrajaya. Jadi itu dah 40 tahun dulu. Saya lepas tu menyertai PAS. Saya tak nak menyertai PAS. Saya tak minat politik. Tapi orang kata, PAS sudah berubah. Kita dah buang Datuk Asri muda. Kenapa buang dia? Dia nasionalis. Dia perkauman. Habis you buang ganti apa? Ustaz Abdul Hadi Awang. Yelah, apa falsafah Ustaz Abdul Hadi Awang? Oh, kepimpinan ulama. Apa tu kepimpinan ulama? Kita ikut Iran. Oh, gitu. Apa maksud ikut Syiah ni Iran ke macam mereka explain lah kepimpinan ulama macam mana, wilayatul faqih macam mana, ada majlis syura macam mana, mesti menentukan hukum menurut alim ulama. Oh, macam tu.
bagi saya berampas. Kawan tu Razak Ayub Lubis bagi. Okey, saya pun isi masuk. Terus Fadil Nur tarik saya, Suki Latif tarik saya, Ustaz Hadi Awang tarik saya, Nik Abdul Aziz tarik saya. Tunjuk ke orang UMNO, tengok Cina. Lu tak ada Cina, kita ada Cina. Oh, saya pun menang bertanding jadi esko pemula PAS pusat. Ayo, banyak susah oh. Masuk-masuk PAS saja orang angkat oh. Lepas tu orang huruf diary semua. Saya ceramah sini sana. Saya pun berhenti jadi programmer. Kobol masa tu, mini mainframe. Saya pun angkat beg baju kicik, naik bas turun bas. Masa tu tak ada North South Highway. Tak ada Air Asia. Naik bas turun bas, tak ada bicycle. Naik bas turun bas, setiap kampung Semenanjung saya pergi berceramah. Jadi dalam tahun 85-86, lu tanya nenek moyang you, kalau masih hidup, ada kenal lah itu satu Cina Malap Tinggi punya, Kuru-Kuru punya nama Redon Ong Abdullah. Mesti kenal. Dan Cina, kalau you tahu orang Cina, lu tanya Cina bahasa surah khabar, Akong lah. Surah tua punya, ingat lah. Dulu 86, satu Cina nama, bukan Ridwan, kerana nama Cina saya lain, Wen Pao Xin. Something sui de Wen. Wen Chia Pao de Pao. Wen Pao Xin. Alah. Itu dia mana sudah pergi banyak masuk dulu Cina masuk, PAS. Banyaklah sejarah. Lepas tu saya keluar PAS. Tahun 95, saya join Safidun Nasution, Zahid. Lepas tu orang panggil saya jadi webmaster untuk satu bank. Lepas tu Siti Nurhaliza panggil saya jadi webmaster. Lepas tu saya dah berumah tangga. Macam-macam lah saya lalui. Tetapi saya tengok umat Islam di sini dengan saya ada sesuatu yang saya namakan budaya berbeza. Adat. Istiadat. Ya. Jadi saya pun pelajari lah. Saya belajar law, saya belajar perlembagaan, saya belajar macam-macam. Saya berdialog, saya berbicara dengan Anwar Ibrahim sikit. Abang Anwar saya panggil. Dan pelbagai panggil saya masuk. Saya jumpa kepimpinan Ikhwan Muslimin. Orang panggil Ikhwan Muslimin, Hamas, grup Suara Islam, grup Cina, grup Mindanao, grup Polo pun ada, grup Indonesia pun ada, talikat ada, sesat. Okey, jadi kerana tadi panggil itu TV per TV pukul 3 petang ini saya sepatut ke udara di TV per TV di Bangi. Itu macam bersatulah ini mesti pembangkang punya, tapi mereka nak tanya pasal padu kerana saya dah lama pengalaman IT, jadi saya adalah 1-2 kod untuk beritahu apa tu padu dan kenapa orang takut dan sebagainya lah. Tapi sesi saya ini, saya sebenarnya nak reaksi pada seorang follower kat YouTube saya yang baru. Dia tulis panjang lebar tapi dia juga WhatsApp saya. Dia kata dia lebih suka private talk dengan saya, tapi macam saudara semua tengok, saya agak sibuk. Dan juga kita harus gunakan internet sebukanya. Cuba kita fikir zaman Imam Ghazali, zaman Ibn Rushd, zaman Ibn Sina, mereka tak ada surat menyurat cara sulit. Mereka berhubung cara terbuka, barulah kita tahu itu hadis. Barulah kita tahu apa yang berlaku zaman Imam Al-Ghazali. Mereka bergaduh pun bukan macam kita bergaduh. Cara terbuka dan berakhlak, berhemah, berlisanul hikmah. Jadi, contohnya Risalah Imam Syafi'i sebenarnya bukan untuk mazhab Syafi'i. Dia tulis kepada satu orang yang tanya dia macam mana menghukum. Lalu orang kutip jadikan mazhab Syafi'i. Dia pun dia tak tulis, dia memberi hukum cara lisan kerana dia nak dengar kes ke kes. Rasulullah pun suruh jangan tulis kerana boleh mengelirukan antara hadis dan ayat kuat. Itu saya belajar banyak semua. Tapi hari ini bila saya berdepan dengan masyarakat Arab,
Melayu, Afrika, Europe, Bosnia ke, Rusia ke, Meksiko ke, Syekh Sufi saya orang putih ramai kan. Saya tengok dia satu cabaran yang tak berhenti-henti. Saya tak boleh henti belajar kerana macam-macam orang tanya saya. Apa pendirian APEC terhadap Wahabi? Maksud Wahabi kata tak, kita bukan Wahabi. Kita Salafi. Saya pun tertanyalah apa tu Salafi. Apa pegangan APEC? Alam ini bakar ke? Sementara kiamat dunia ini ke? Selepas mati. Macam-macam orang tanya saya. Saya sangka rukun 5 je. Rukun 6 je iman. Rukun 5 Islam. Rukun ihsan. Apa pendirian APEC terhadap Isra' dan Mi'raj? Quran ini kodim ke makhluk? Jemaah mana yang betul? Hizbut Tahrir ke? Milatun Ibrahim ke? Ini 2024 ni. Mahdi mana yang betul? Macam mana saya mau jawab? Saya kena find out lah. Tapi bila saya find out, saya berkongsi sikit. Ada yang puas hati. Ramai tak puas hati. Haters. Kan? Tak boleh elak. Tak boleh elak kan? Tapi saya kaji sejarah. Zaman dulu-dulu pun ada haters. Imam-imam besar semua ada haters sampai diugup bunuh. Ditangkap, disebat, dipenjarakan semua imam. Semua khalifah. Diracun, dibunuh, ditikam ketika solat. Dahsyat sejarah Islam ni. Tapi saya tak mau bagi satu gambaran yang banyak susah masuk Islam. Dahlah kena potong. Sebenarnya tak perlu potong. Hukumnya sunat. Malah makruh kalau dah akhir balik. Makruh untuk potong. Ya, banyak orang bangsa saya tak tahu. Banyak susah. Siapa bikin itu Allah atas itu stokin Tuhan dia. Saya minta maaf lah. Jadi saya terpaksa pula terangkan kepada dia bahawa Allah bukan begitu. Allah tak melampaui batas. Dan Allah memaafkan kalau ikhlas. Tapi apa mau buat? Ini politiking sudah sampai satu tahap. Ya, kawan saya Firdaus Wong pun berlaku. Jadi saya ambil keputusan. Ada dua kita boleh lakukan. Satu flight atau satu fight. Flight bermakna bila ada berdepan dengan harimau ke, sama ada awak lari atau awak lawan. Jadi saya pilih untuk larilah. Lu mau mati tak lu mau lawan harimau? Kita larilah. Jadi ini saya punya sesi live ialah untuk beritahu lari. Tapi kita guna apa yang ada. Jadi sesiapa yang komen kat YouTube saya ke apa ke, komen cara bebas. Komen. Kerana saya ada ilmu asas sikit lah. Saya tahu apa yang wajib. Saya tahu apa yang haram. Saya tahu apa yang sesat. Jakim bukan mau panggil saya pun. Okey. Dia tengok sijil. Ayah, ini orang tak mau biarlah. Jadi maksud saya mau cuba memberikan satu, ini nasihat daripada abang kat saya Nazrul Azhari tu. Saya ingat lagi 42-3 tahun yang dia ambil saya masuk rumah dia dulu. Dia kata, Ridwan, don't be a Malay. Jangan jadi Melayu. Be a catalyst. Jadi pemangkin perubahan. Tengok ada wasiat tu. Ada amanah. Apa tu pemangkin? Mangkin kepada apa? Jadi saya cek dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9 kata, inna mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang beriman ni bersaudara. Dan saya tengok orang beriman ni berpecah belah. Orang kata pecah 73. Tak kisahlah 73 kah, 72 kah, yang mana satu kah, saya tak tahu. Lu tanya saya, ni wan sui. Lu tanya saya tanya siapa? Saya tak tahu. Jadi saya hanya cuba, banyak grup datang jumpa saya akan tanya benda yang syar'i.
Ada yang ajak, jom kita pergi perang ke Gaza. Saya akan tanya, mana jemaah kamu? Siapa khalifah kamu? Mana baiat kamu? Kerana saya nak baiat bersama. Sudahkah menjemput semua jemaah lain? Sesiapa yang tak mendamaikan jemaah, tak tunggu jemaah, tidak bersama umat Rasulullah, mati kata. Tak boleh pergi seorang-seorang, mati kata. Saya dulu nak pergi perang seorang-seorang. Tapi bila saya belajar apa tu jemaah, jemaah bukan jemaah solat. Jamaah, Jumat, mengumpulkan umat. Ya. Wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa in kuntum tu'minun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita lah. Siapa lagi orang beriman? Ya. Takkan DAP nak sahut. Kan? Kita lah. Okey, kita orang beriman. Ya. DAP pun ada orang beriman. Jangan salah, jangan pula throw saya. Haters ni merata ada. Kita orang beriman. Berpeganglah kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Itu bukan arahan lagi tau. Itu hukuman. Kerana siapa berpecah belah, tempat dia mana? Neraka. Maaflah, maaf. Saya bukan Rasul. Saya hanya menyampaikan. Ya. Tapi saya nak beritahu, tugas saya sambil mengutip ilmu, beramal sekali. Saya dapati kita sebenarnya boleh selesai masalah ekonomi kita. BMF, digital mall, kartel. Tak perlu boykot. Ambil alih terus. Kalau kita bersatu. Saya Cina bersama Cina-Cina lain sanggup bantu. Sanggup memimpin. Sanggup menjana kekayaan. Menghubungkan kaum ini dengan tanah besar. Kaum APEC lah. Ini macam kempen politik. Bukan. APEC bukan ada parti politik. Belum lagi kempen. Jadi, alangkah baiknya kalau kita semua bersatu. Saya kata saya gembira. Lu pijak saya pun tak apa. Kalau saya mati saya tengok, wah Melayu bersatu. Kita bangga tau. Pasal apa? Cina banyakkan yang baik. Tapi ada satu dua peli saya. Lu masuk ini Melayu apa pasal? Adalah satu dua. Lu sangka hater orang Melayu saja ke? Cina pun ada. Apa pasal lu masuk Melayu? Lu mau kahwin 4 tak? Saya masa tu saya tak tahu boleh kahwin 4. Sekarang saya tahu lah. Lu mau dapat datuk tak? Masa tu saya mana tahu dapat datuk. Sekarang saya tahu boleh beli. Lu mau dapat tanah ke? Rupanya boleh dapat tanah. Lu mau dapat hak istimewa bumi putera ke? Mana saya tahu apa hak istimewa bumi putera. Sekarang saya tahulah. Tapi tak ada. Lu mau kahwin Melayu ke? Saya tak ada kahwin Melayu. Jadi saya dalam keadaan bukan tersepit. Saya nampak bahawa bila kita kaji sejarah para rasul dan nabiun di dalam Quran, sama juga. Syekh Mursyid saya beritahu, semua kisah dalam Quran adalah mengenai kamu. Semua kisah dalam Quran adalah mengenai aku. Apa yang Rasul ambil semua hadapi, kamu akan hadapi. Tidak ada kapek empuk. Okey? Tidak ada kerusi empuk. Tetapi dia ada nikmat. Dia ada ganjaran. Dia ada kebaikan. So, saya dah lalui, saya boleh kata. Perjalanan ini indah. Ilmu mengenai Allah ini tidak ada batasannya. Dia lebih daripada, dia memberi cahaya yang bukan daripada timur dan barat. Apinya tidak panas. Dan ilmu ini sesiapa pun bisa dapat. Tugas saya saja melalui Sokmek mengajak untuk bersatu. Mengajak supaya jangan berpecah belah. Mengajak supaya, kerana lawannya ialah zalim dan neraka. Tak guna kita kata pertahankan Allah tapi bergaduh. Pertahankan Allah tapi lupa Rasulullah. Cara Rasulullah terhadap semua masyarakat. Jadi kita jangan mudah
tergoda oleh bisikan iblis. Kerana saya tahu ramai follower saya ini bijak-bijak, lebih suka tak bercakap, lebih suka berhubung dengan saya secara sulit. Cepat saya kata, jangan takut. Rasulullah tak sembunyi. Rasulullah tak berselimut. Ya? Rasulullah keluar menghadapi masyarakat. Dia tak lari masuk gunung. Dia duduk di bandar. Gua di Hira hanya 2 batu saja, 2-3 batu saja daripada Mekah Ramah. Ya. Dia pedagang. Dia orang penuh hikmah. Dia pemimpin masyarakat. Dia orang jujur amanah. Dia berniaga. Tapi dia boleh berjaya. Dan kita mesti juga berjaya. Ya. Kalau sesuatu cara politik itu tak berjaya bagi kita kejayaan, kita tawakuf sekejap dulu. Kita tepikan sekejap dulu. Kita cari formula lain. Kalau itu tak berjaya, kita cari formula kedua. Ya, kita jangan give up. Jangan macam Nabi Nuh. Pergi doa, jahannamlah kaum aku. Tak diridai doa tu. Jangan doa macam tu. Bagi hancur orang kafir. Syekh saya kata, tak baik doa tu. Kerana itu sebenarnya doa untuk ajar Nabi Muhammad, jangan buat. Kita baca balik surah Nabi Nuh. Sebenarnya Allah bagi teguran. Cara lembut. Dan Muhammad, Rasulullah sedar kesilapan Nabi Nuh dan juga Nabi Isa. Jadi bila Allah uji dia di Taif, di baling batu. Nabi Nuh tak kena batu. Nabi Yunus tak kena batu. Dia pun lari. Kena batu sampai darah ketumit. Malaikat datang, malaikat Jibril datang. Ya Habibullah, kekasih Allah. Perintahkan saya balikkan bumi ini. Musnahkan Taif ini. Hilang dalam sejarah. Rasulullah jawab, tidak. Semoga antara cucu cicit mereka generasi akan datang beriman kepada Allah. Dan Allah berikan iman kepada mereka. Seluruh tanah Arab. Islam berkembang. Rasulullah satu-satunya Nabi yang berjaya. Banyak Nabi yang sebelum itu gagal. Dan Allah cerita dalam kisah-kisah dalam Al-Quran satu persatu. Ya, jadi ini amat menarik. Siapa nak belajar lagi boleh follow Apek. Siapa nak hater ke apa janganlah follow. Apek akan block lah ya. Okey, sekian saja. Kita doakan Allah, Rabbi zidni ilman. Allah tambahkan ilmu bagi kita. Innaka antus Rabbi innaka sami'ul alim. Tuhanku sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Tawakkal minkum tabarakallah ya karim.